Seterusnya kita ikuti lintas langsung dari RTM Sabah bersama dengan Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Terima kasih rakan penyampai dan Kasapuri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pelan Strategi Pembangunan Blueprint Papar 2019-2024 akan menjadi rujukan utama semua agensi khususnya Majlis Daerah Papar dalam menjajarkan strategi pembangunan di Papar sekaligus mencapai visi dan misi kerajaan negeri. Menerusi blueprint ini juga pembangunan di Papar dapat dilaksana dengan terancang. Menurut Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Dato' Haji Aidil Mokhtar, blueprint berkenaan mampu meningkatkan persekitaran kondusif, sektor perniagaan dan pewujudan beberapa zon komersial lokal yang dapat membuka peluang pekerjaan kepada anak muda di samping sebagai pemangkin pembangunan setempat. Saya yakin melalui blueprint yang kita bentuk ini mungkin memudahkan lagi jabatan kerajaan dan relevant authority untuk melaksanakan pembangunan di Papar. Pembangunan di setiap daerah ini perlu penglibatan profesional. Sebenarnya orang-orang Papar sendiri apa yang mereka mahu. Beliau berkata demikian kepada media selepas pelancaran Plan Strategik Pembangunan Papar 2019-2024 di Beringgis Papar. Dalam pada itu katanya, Papar kini menerima pelbagai projek mega antaranya pembinaan empangan Papar, pembinaan kilang perabot dan beliau turut memohon agar kilang minyak masak turut dibina di Papar kerana daerah berkenaan turut terlibat dalam penanaman kelapa sawit. Seramai 6,765 pekebun kecil getah sekitar Bongawan, Papar, Membakut, Kuala Penyu dan Beaufort layak menerima bantuan musim tengkujuh BMT yang diagihkan bagi meringankan beban golongan berkenaan ketika musim tengkujuh. BMT yang disalurkan Lembaga Industri Getah Sabah melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta untuk manfaat lebih 58,000 pekebun kecil getah di seluruh negeri. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr. Daud Yusof berkata kerajaan akan terus berusaha mengambil pelbagai langkah untuk membantu pekebun kecil termasuk memperkenalkan skim insentif pengeluaran getah bagi mengurangkan impak kejatuhan harga getah. Bantuan hari ini adalah lebih kurang dalam 600 untuk 3 bulan, iaitu daripada sepatutnya tahun lalu. Tahun lalu kan bermula, tapi kita dapat agihkan pada tahun inilah. Ini atas usaha yang dibuat oleh kita punya kementerian dan juga Lembaga Industri Getah Sabah lah. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengagihkan bantuan musim tengkujuh kepada pekebun kecil getah di Bongawan. Katanya dalam usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah, Lembaga Industri Getah Sabah melaksana projek tanam baru dan tanam semula getah meliputi tanah seluas 5,016 hektar yang melibatkan seramai 1,672 pekebun kecil getah. Di Bongawan sahaja seluas 1,539.16 hektar getah ditanam sehingga kini yang melibatkan 536 pekebun kecil. Negeri Sabah dijangka menghadapi fenomena monsun timur laut yang menyebabkan banjir bakal melanda negeri ini. Bagaimanapun pelbagai usaha dilaksana kerajaan sebagai persediaan awal menghadapi fenomena ini. Antara persediaan dilakukan termasuklah kesiapsiagaan pasukan keselamatan seperti Angkatan Pertahanan Awam dalam persediaan membuka pusat kawalan banjir maupun kelengkapan aset dan logistik. Setakat ini segala persiapan telah pun pejabat daerah sediakan, terutama sekali dari segi penempatan ataupun pusat penempatan sementara banjir di daerah-daerah yang telah dikenal pasti ataupun yang telah ditentukan tempatnya. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr. Daud Yusof turut menasihati masyarakat agar sentiasa berwaspada dan sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa sekiranya terlibat dalam bencana banjir. Bagi kita memang kita sudah bersiap sedia melalui pejabat daerah dan juga pihak-pihak tentulah terutama sekali Pertahanan Awam, dan kita bersedia untuk menghadapi musim tengkujuh yang dijangka akan bermula lah. Beliau ditemui pemberita RTM selepas pengagihan bantuan musim tengkujuh di Bongawan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Likas Tan Lee Fat memberitahu tanggungjawab memastikan saliran dan longkang bersih antara pendekatan awal yang diambil sebagai langkah persediaan menghadapi banjir.
Jelasnya walaupun tanggungjawab memastikan saliran dan longkang bersih adalah seliaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan Jabatan Kerja Raya JKR, namun masyarakat termasuk unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM perlu bekerjasama untuk memastikan longkang bersih dan tidak tersumbat akibat longgokan sampah sekaligus melancarkan sistem perparitan dan saliran. Dibersihkan untuk memastikan bahawa saliran dan juga hujan ataupun banjir kilat tidak akan berlaku lah. Dalam kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, peralihan monsun timur laut dijangka berlaku bermula 24 Oktober tahun ini sehingga Mac tahun depan dan hujan lebat dijangka berlaku di Sabah pada Januari hingga Februari tahun depan. Sebanyak 62 lot parkir di sekitar kilometer 0.1 hingga 0.8 Jalan Dunlop, Jalan Tawau Sandakan akan ditutup bermula 1 Januari tahun depan. Penutupan parkir berkenaan dibuat berikutan jalan terlibat dijadikan laluan 2 lorong sebagai langkah penyelesaian masalah kesesakan di kawasan berkenaan. Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Abdul Muiz Picho berkata parkir berkenaan perlu ditutup berikutan Jalan Dunlop merupakan jalan protokol dan hanya mempunyai 1 lorong untuk dilalui pengguna jalan raya setakat ini. Jadi selesai kita berbincang atau mesyuarat tadi sebentar, kita sepakat kita mendapat satu persetujuan supaya bukan lagi 1 bulan ya. Sebagaimana mereka minta yang kedai-kedai di Jalan Dunlop ini, jadi kita bagi diorang 2 bulan. Jadi kita akan implementasikan jalan ini untuk parking semua ditutup, iaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM dalam lawatan kerjanya dan mesyuarat bersama pegawai JKR di Jabatan Kerja Raya JKR Tawau. Notis pemberitahuan akan dikeluarkan dalam masa terdekat yang memperuntukkan tempoh 2 bulan untuk memaklumkan pemilik premis dan pengguna jalan raya mengenai perubahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Abdul Muiz berkata pembinaan jalan separa kekal atau kayu untuk dinaik taraf kepada jambatan konkrit perlu diberi perhatian oleh JKR selaras usaha kerajaan meningkatkan infrastruktur jalan raya di negeri ini. Ketika ini terdapat 10 lagi jambatan separa kekal di Tawau yang perlu dinaik taraf manakala jambatan di Ranggu sudah selesai dinaik taraf kepada jambatan konkrit. Usaha memberi penjelasan tentang dasar-dasar kerajaan terus dipergiat menerusi program taklimat mindah bersama pemimpin-pemimpin masyarakat di peringkat daerah Kota Kinabalu. Ia penting kerana pemimpin masyarakat merupakan wakil kerajaan dalam menyampaikan dasar kerajaan lebih berkesan hingga ke peringkat akar umbi. Ahli Diwan Undangan Negeri Adun Likas Tan Lee Fat berkata, pemimpin masyarakat, ketua-ketua kampung dan kaki tangan unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM juga perlu mempertingkat pengetahuan tentang dasar-dasar dan insentif kerajaan dengan lebih mendalam sebelum disampaikan kepada rakyat. Masyarakat lebih bersedia berpengetahuan dengan dasar-dasar yang diperkenalkan, juga insentif-insentif yang diperkenalkan. Masih ada lagi program-program baru yang masih tidak difaham ataupun masih kurang mendapat penjelasan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan taklimat minda bersama pemimpin-pemimpin masyarakat daerah Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. 5 kawasan DUN terlibat dalam taklimat kali ini iaitu Karambunai, Inanam, Likas, Api-Api dan Luyang serta Mahkamah Anak Negeri Kota Kinabalu. 31 Oktober ini akan menjadi tarikh bersejarah bagi penduduk di Sabah dan Sarawak dengan bermulanya peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital. Sebelum ini, penduduk di Semenanjung telah pun beralih ke siaran tersebut. Peralihan ini memberi perspektif baharu kepada penduduk negeri ini, khususnya mereka yang telah mula menggunakan siaran TV digital My Freeview. Laporan lanjut kita bersama-sama Mazrona Kalinggalan yang bertemu pengguna terlibat dan berkongsi pengalaman mereka menggunakan My Freeview.
Beberapa pengguna yang ditemui RTM memberi maklum balas positif mengenai pengalaman mereka menggunakan siaran TV digital My Freeview. Lamia Andras, 76 tahun dan anaknya Mazana Jamanul, 51 tahun yang menetap di Kampung Muhibah Putatan nyata berpuas hati dengan siaran dan kualiti gambar serta audio My Freeview. Tentang terang, dia memang terang. Full channel. Kau nampak juga kan? Apa-apa channel kau ambil semua dapat. Memang kita orang berpuas hati lah dengan dengan channel sekarang ini. Inilah yang terbaik bagi kami. Macam di rumah ini kami dapat keluarga. Memang mamak lah yang orang pertama memakai ini. Pengalaman sama turut dirasai seorang lagi pengguna My Freeview di kawasan Penampang yang menggunakan siaran TV digital tersebut lebih setahun lalu. Sebelum menggunakan recorder My TV ini, kami cuma menggunakan TV 1, 2, 3 dan TV 7. Tapi setelah kami menggunakan recorder My TV ini, kami dapat melihat semua rancangan dia. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Wilayah Sabah dan Labuan, Haji Roslan Muhammad menjelaskan pengguna My Freeview mempunyai pilihan untuk menonton pelbagai saluran TV, radio serta aplikasi baharu. Mereka juga nanti akan terdedah dengan aplikasi-aplikasi. Kalau dahulu mereka tengok TV one way je. Dengan digital nanti mereka boleh buat lebih banyak. Ini permulaan. Seperti mana teknologi-teknologi baru, kita yakin akan ada orang-orang yang kreatif yang akan membuat aplikasi untuk TV. Sehubungan itu, penduduk negeri ini yang masih belum beralih kepada platform siaran TV digital My Freeview digalakkan segera berbuat demikian dengan mendapatkan dekoder dan memasang aerial ultra frekuensi tinggi UHF atau mendapatkan integrated digital TV IDTV yang telah dilengkapi dengan penala digital. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang melebarkan sayapnya ke Sabah sejak 7 bulan lalu akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada Kerajaan Negeri Sabah dalam usaha membangunkan negeri ini. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata, sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, beliau yakin tidak timbul sebarang masalah dengan parti lain di negeri ini. Mereka yang mau mendaftar dan menyokong, kita alu-alukan. Tetapi di samping itu, kita tidak menafikan hak orang lain ataupun parti lain. Kita akan senantiasa memberi kerjasama, terutama sekali kepada kerajaan negeri dan juga parti daripada Pakatan Harapan. Beliau berkata demikian kepada pemberita sempena jelajah bersatu di Tawau. Katanya jelajah yang dilaksanakan itu bertujuan memberi peluang kepada pimpinan bersatu negeri berjumpa pemimpin di peringkat bahagian dan penyokong di peringkat akar umbi. Pertandingan akhir Bintang Remaja Negeri Sabah 2019 menampilkan 8 finalis yang akan berentap untuk gelaran juara dengan tema khas original Sabahan. Selain menggunakan tema khas original Sabahan, pertambahan jumlah hadiah pemenang juga adalah antara kelainan yang dibawakan oleh RTM Sabah dalam pertandingan akhir Bintang Remaja tahun ini. Menurut penerbit pertandingan Bintang Remaja Negeri Sabah, Minami T. Anduini Alias Suga, kali ini sejumlah RM5,000 ditawarkan untuk juara. Dan di mana sebelum ini, pada tahun sebelumnya, juara adalah RM3,500 saja. Dan kali ini telah dinaikkan ke RM5,000. Dan dari segi tema, pada kali ini saya lebih menetengahkan original Sabahan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program taklimat pertandingan Bintang Remaja di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu. Berkenaan dengan persiapan, Minami berkata kesemua finalis amat teruja dan beliau berharap agar keterujaan tersebut akan membuahkan kejayaan yang besar bagi mereka pada malam pertandingan nanti. Orang ramai di Pelawah hadir memberi sokongan kepada finalis selain memeriahkan lagi malam pertandingan yang akan berlangsung di pentas terbuka KDCA Penampang Sabtu ini. Masuk adalah percuma. Baik saudara, sekian berita nasional 7 pagi ini. Kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rita.